Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, alhamdulillah pada pagi ini, pagi Khamis 21 hari bulan 1 2021. Comel tarikh dia. Mudah-mudahan hari ini hari yang ceria bagi kita dan ceria sentiasa insya-Allah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. InsyaAllah kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Surah Ibrahim. Surah Ibrahim, sambungan kita ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19, tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 485 ayat 19. Surah yang ke-14, juzuk yang ke-13. Kita baca 2-3 ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Setakat itu dulu kita baca ayat, kita pergi kepada perbincangan huraian yang telah kita baca dalam ayat ini. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, dalam ayat yang lepas Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita tentang amalan-amalan perbuatan orang kafir. Apa jadi? Karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin asif. Seperti debu yang ditiup oleh angin pada hari yang ribut kencang. Nak gimana angin tu? Terbaik tak terkalu. Hilang saja. Maka kita dah bincang tentang dua jenis amalan orang kafir. Yang pertama, amalan mereka yang baik. Yang baik, hak ni di akhirat hilang pahala, tapi di dunia diberi ganjarannya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah bagi di dunia lagi. Dia akan hidup senang, projek-projek dia berjalan, perancangan yang dia buat jadi, walaupun bukan semua, tapi nampak ada kesannya kepada kebaikan hidup dia di dunia. Tapi di akhirat sama, seperti debu yang berterbangan. Satu lagi amalan dia yang memang salah, hak tu langsung tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. La fid dunya
wala fil akhirah. Setelah selesai kita membatalkan kedudukan pahala orang yang bukan Islam, maka ayat yang kita baca yang ke-19 ini dia panggil ayat yang menunjukkan kepada wahdaniyatillah, keesaan Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala yang ada di langit dan bumi dan segala isi kandungannya. Itu semua di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita manusia jangan duk kerah kepala, jangan duk berasa besar, kan? Kadang-kadang kita serah kita ni hebat, kita rasa kita kuat, macam-macam kita rasa, tapi sebenarnya tidak ada rasa apa-apa. Nak boleh iyazubillah. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat 19 secara ringkasnya. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. Tidakkah engkau telah nampak dan mengetahui bahawa Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah. Para jemaah sekalian, tanda al-haq di sini dengan makna penuh hikmah, penuh kebijaksanaan, tersusun atur yang sangat rapi. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Allah Ta'ala tak cipta apa saja makhluk dia ni abasan begitu saja tanpa hikmah. Hikmah ini terpulang sama ada kita tahu atau tak tahu. Ada kalanya hikmah itu terserlah, dapat dihayati oleh orang, ataupun kita hanya mengatakan itu semua kuasa Allah. Tengoklah kepada keadaan yang ada, insya-Allah. Maka para jemaah sekalian, alam tara, tidakkah engkau nampak? Di sini para ulama mengatakan dua jenis nampak. Tanda sikit, dua jenis nampak. Yang pertama, nampak dengan mata kepala kita. Alam tara, bukankah kamu sudah tengok langit dengan bumi? Langit ni kita tak tahu, kita nampak duduk atas tu langit tu, kan? Kata-kata orang, dia kata kalau kita nak tengok kaki langit, kita pergi duduk tepi laut. Nampak ujung tu kaki langit. Kita pun pergilah duduk tepi laut. Berasa nak tengok kaki naik boat, naik kapal, pergi. Kaki tak jumpa juga. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, itu dia panggil pandangan mata. Ada para ulama katakan kita ni kadang-kadang kita nampak dengan mata, kadang-kadang tak nampak. Maka dia panggil ru'yah huna al-qalbiyah. Tengok dengan mata hati kamu. Kalau tengok dengan mata saja, tak ada apa. Tak ada kenangan apa kita ni. Sama je orang Islam pun tengok, yang bukan Islam pun tengok. Tapi orang Islam dia tengok dengan mata ainul basar wa ain al-basirah. Kita tengok dengan mata, kita tengok dengan hati, barulah kita tahu, oh Masya Allah, Tabarakallah, siapa dia yang menciptakan langit dan bumi? Allah khalaqas samawati wal ard bil haq, dengan hikmah. Yang kita nak korek, nak gali ni para jemaah sekalian, yang membezakan di antara pandangan, dua pandangan ini, pandangan orang mukmin, pandangan orang bukan Islam berbeza. Kita orang mukmin kita tengok di sana bil haqi, kita kata semuanya terdapat hikmah, terdapat rahsia, terdapat perkara-perkara yang menjadi pemikiran ulil albab, orang yang berfikir, dia akan dapat kesan bahawa tentu sekali adanya Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dengan bumi. Masya Allah, Tabarakallah. Kalau kita tidak, tak ada apa kita. Tengok setengok-tengoknya kata orang. Tak. Bahasa kita lama kata, bukan sekadar tengok setengok-tengoknya, tetapi kita tengok dengan ainul basira, dia panggil ru'ya al-qalbiyah. Kita kena tengok dengan mata hati, barulah kita terasa ada faedah, ada kesan dalam jiwa kita bahawa yang boleh menciptakan langit dengan bumi yang besar ini, tentulah ia mempunyai kuasa yang agung, sifatnya maha yang sempurna. Dia juga berkuasa untuk kembalikan manusia hidup semula di akhirat nanti, insya-Allah. Baru kita tahu, baru kita boleh faham suasana yang ada. Maka yang penting bagi kita ni al-haq. Dalam ayat lain surah Ad-Dukhan
Ayat 38 tanda jemaah. Ad-Dukhan 38 Allah kata wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Aku tak ciptakan langit dengan bumi dan segala isinya la'ibin, main-main gitu saja. La. Kita cipta dengan hikmah, cipta dengan hikmah. Jadi untuk sebelum kita lupa, para jemaah sekalian, ada sebuah buku yang saya usahakan, nama dia Keindahan Islam. Dalam buku ni kita telah cuba menserlahkan beberapa hikmah dalam setiap perundangan Islam. Dari sudut akidahnya, dari sudut ibadahnya, dari sudut hukum hakam yang lain, dan pengharaman kenapa diharam tu, kenapa disekat ni, semua itu duduk di bawah kategori hikmah, rahsia syariat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah kata apa? In yasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah Ta'ala kehendaki nasaya dibinasakan kamu dengan sebab kekufuran kamu, dengan sebab maksiatmu, Tuhan kata aku mati habis buatmu. Tak kiralah dengan apa cara, sama ada dengan tenggelam banjir, dengan tempikan malaikat, dengan halilintar, as-sa'iqah, petir, ataupun dengan kemarau yang panjang, atau dengan wabak penyakit, boleh je Tuhan nak mati kum payakun. Kemudian Allah Ta'ala mari pula makhluk-makhluk yang baru yang lebih baik. Itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi ada kata manusia yang pergi tu manusia yang derhaka, kemudian Allah Ta'ala bawa mari manusia yang baik-baik. Sebagaimana yang telah berlaku kepada umat dahulu, kan? Umat Fir'aun bila dia angkuh sombong mengaku jadi Tuhan, maka Allah Ta'ala tenggelamkan dia dengan kuncu-kuncunya dalam laut Kalzum, laut merah. Lepas pada itu Allah Ta'ala bawa mari Nabi Musa dan Bani Israel yang beriman duduk di sana. Boleh. Itu kuasa Allah. Allah kata apa? Ayat 20. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah melakukannya. Susah apa bagi Allah? Kuasa di tangan dia. Dia boleh kata kun fayakun. Nah, dia kata kun fayakun. Ada setengah orang baca doa di antara kaf dengan nun. Tidak kaf dengan nun, kun. Semua sekali itu. Fayakun, maka dia pun jadi, dia menjadi. Jadi para jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita tentang kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka diminta supaya kita ru'yah, tengok dengan mata hati. Dia panggil ainul basirah, tengok dengan mata hati. Sebab apa? Kalau tak tengok dengan mata hati, kita boleh selfie saja, boleh ambil gambar saja, tapi kita tidak ada kesan faedah dalam hidup kita. Yang kita nak ni para jemaah sekalian, iaitulah kesan faedah. Bila kita tengok satu benda, kita kata subhanallah. Paling awal kita respon kepada makhluk Allah Ta'ala ni, kita kata subhanallah, maha suci Allah Ta'ala, yang maha agung, yang maha berkuasa menciptakan benda yang pelik, benda yang kita rasa ajaib ini. Itu yang sepatutnya kita kena buat. Ini dah kita ni pakai tengok, ambil gambar, tak ingat ke Tuhan, tak ingat ke siapa yang menciptakannya, tak ingat kepada siapa yang berkuasa. Maka kita manusia yang rugi para jemaah sekalian. Jangan jadi manusia yang rugi. Baik, tamaklah kita tentang tanda-tanda keesaan wahdaniyah, tentang kekuasaan Allah, tentang keagungan Allah, azamatullah, di dalam ayatul kaun, di dalam ayat-ayat makhluk-makhluk yang boleh dilihat. Jadi kita dah bincang lama, dah banyak kali dah ana sebut ayat-ayat Allah Ta'ala ni ada ayat yang maqru'ah dan ada ayat yang manzurah. Ada ayat dia dibaca seperti kita baca Quran, itu dipanggil ayat maqru'ah yang kita baca. Ada ayat yang manzurah, ayat tanda kuasa Allah Ta'ala yang boleh kita tilik, yang boleh kita tengok, itu dia panggil manzurah, yang kita lihat. Maka manzurah itu pula dia letak di bawah dua kategori.
Satu di bawah kategori tengok dengan mata kasar, tak kira lah dengan mata saja, dengan teleskop, dengan peteropong tengok. Satu lagi kita tengok dengan ainul basirah, kita tengok dengan mata hati kita. Itu yang sangat penting. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada perdebatan di antara pengikut dengan bos. Bila? Pada hari kiamat. Lepas pada ni kita pergi pula di munazarah, debat di antara syaitan. Sungguh, hak ni syaitan kan terbagi dua. Syaitan jin, syaitanul bashar, syaitan manusia. Kita pergi kepada syaitan manusia dulu. Yang pertama ni syaitan manusia, iaitulah perbalahan di antara pengikut dengan bos, dengan ketua. Ayat 21. Wa barazu lillahi jami'a, dan mereka sekalian tetap akan berhimpun menghadap Allah Azza wa Jalla untuk dihisap pada hari kiamat. Barazu dengan makna zaharu, mereka itu telah zahir. Yang tersembunyi selama ni duduk di mana? Duduk dalam bumi, duduk dalam tanah yang sudah hancur jadi tanah, tulang-tulang yang sudah reput. Barazu bermakna ay zaharu jami'an min kuburihim, daripada lubang kubur mereka keluar, berkumpul di satu tempat, nama dia mahsyar. Mahsyar makna bumi tempat berkumpul, ay fi ardin mustawiyatin la yakhfa fiha ahadun, bumi yang rata sama, tak ada siapa boleh sembunyi. Kita ini bumi tak sama, kita boleh berlindung di sebalik bukit, di sebalik tanah-tanah, di sebalik lembah, wadi. Ini tak sama je. Duduk pula di mana? Lillahi jami'a, duduk berhimpun menghadap Allah Azza wa Jalla. Tengah duduk berhimpun ni apa jadi? Faqala ad-du'afa'u lillazina istakbaru, kemudian orang-orang yang lemah, yang menjadi pengikut, yang menjadi pak turut, yang menjadi pak apa lagi? Pak turut, pengikut, tali barut. Kalau orang Kelantan kata wak yik, dia panggil wak yik ni makna pengikut yang bodoh, yang tak tahu apa, itu panggil wak yik. Tak, kita panggil. Yang pentingnya para pengikut berkata kepada orang-orang sombong takabur itu, berkata kepada bos, ketua-ketua mereka atas dunia ni, dia ikut kawan tu lah, sesak sekali dengan dia tu. Dia kata pada hari kiamat, dia kata apa? Lillazina istakbaru inna kunna lakum tab'a. Bos, berkata mereka kepada orang yang menjadi ikutan, sesungguhnya kami telah menjadi pengikut kamu. Kami semua ni pengikut kamu. Atas dunia dulu aku ikutmu lah, membawa pergi mana pun, bawa pergi situ sini, kita ikut belaka. Suruh lawan, kita lawan. Suruh, yang penting taat setia dia kepada ketokeh dia, bos dia. Fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai'. Maka adakah kamu dapat menolak daripada kami sedikit daripada azab Allah? Tokeh, bos, boleh azab berat kita ni, boleh dah awak tolong sikit bantu, sebagaimana atas dunia dulu kamu bantu kami kan, bawa kita situ sini, lawan Nabi, lawan Rasul, lawan pendakwah kan. Boleh tak minta tolong sikit? Allahu Akbar. Belah juga kita pun dengar cerita kan, orang panggil sedih juga. Pembesar-pembesar pun jawab, qalu law hadana Allahu lahadainakum. Mereka menjawab, minta maaf lah, kalaulah Allah menunjukkan jalan selamat kepada kami dulu, atas dunia dulu, tentulah kami tunjukkan jalan itu kepada kamu. Kalau atas dunia dulu aku betul, aku dapat hidayah, aku tak bawa mu, aku tak kelentong kamu, tak tipu mu, bawa betul-betul. Masya Allah.
Sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna. Sekarang sama saja kepada kita. Dia tak guna akumu, dia guna kita. Hadana, lahadainakum, alaina, ajazi'na, sabarna. Tuan-tuan kalau belajar bahasa Arab, dia panggil na tu menunjukkan kepada kami, kita semua, jamak dia panggil. Sekarang sama saja kepada kita. Sama ada kita menggelisah, mengeluh, kita susah hati, ataupun kita sabar je lah. Malana mim mahis. Tiadalah sebarang jalan bagi kita untuk melepaskan diri dari azab itu. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, kita baca ayat ini biarlah kita rasa, biar terasa, kita nampak dialog di antara pengikut, di antara ketua. Pada hari kiamat esok, mereka duk sibuk. Orang bahasa kita, orang kampung Kelantan ni, yoya dia panggil. Duk yoya di mahsyar esok, maknanya kelang kabut buat dia. Tolong. Oh ni kata, jangan, kita semua sama je hari ni. Satu level je, bos ngakau belakang dah buat kita ni. Di mana kau orang mukmin? Tanya sikit. Ahli tafsir kata, orang mukmin tak peduli lagi dengan keadaan mereka. Tidak kata kita pergi jenguk juga. Macam kita atas dunia ni kan, kalau ada apa-apa benda. Sebab itulah jalan raya jadi jam bila ada aksiden. Sebab orang pakat berhenti tengok. Kalau tak tengok pun kereta slow, pakat duk jenguk-jenguk. Dah, hok semangat lagi berhenti kereta tepi jalan, mari ambil selfie, tolong ambil gambar pula. Jadi ma'akaunil mu'minina fi syughulin an dzalika binuzulil karamah. Allahu Akbar. Orang mukmin pada masa tu tak peduli dah. Mubalahlah puakmu, aku duk sibuk menunggu rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Maka kata di para ulama tafsir, ayat ini tujuannya nak tambih, nak memperingatkan manusia supaya kita berhati-hati, jangan ikut semua yang orang ajak. Orang panggil jangan ikut semua. Kita sebagai seorang beriman, kita ada neraca timbangan. Mizanul adli, al-miqyas, kita ada neraca, kita ada parameter. Parameter kita duduk di mana, para jemaah sekalian? Parameter kita duduk di mana? Duduk di Al-Quran dan Sunnah dan tafsir para ulama salafus salih yang menghuraikan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalau kita rasa ada masalah, maka pada waktu itu kita kena kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita jangan senang-senang ikut je. Ikut apa ni yang dikatakan oleh orang. Orang kata, kita pun kata juga. Ini masalah kita. Baik para jemaah sekalian, ayat yang kita baca ini beberapa faedahnya, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita kuasa dia. Kalau Tuhan nak, boleh je kan. Cuma timbul sikit soalan. Dalam ayat ini Tuhan sebut wabarazulillah. Wabarazulillah, mereka ini semuanya zahir pada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala tahu segala benda. Apa maksud barazu di sini? Kata di para ulama tafsir, barazu dengan makna mereka sekalian berhimpun zahir di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebab dulu waktu di dunia mereka apa? Mereka menyembunyikan kejahatan mereka. Mereka buat satu benda-benda yang tersembunyi. Akidah pegangan duduk dalam hati kan? Tapi pada hari ini zahir, terserlah nampak segala perkara yang kamu sembunyi di dunia dulu. Sebab itu dia kata wabarazulillah, zahirlah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan bagi Allah Ta'ala itu sentiasa zahir segala perkara, tak ada yang sembunyi bagi Allah. Maksudnya zahir di sini terserlahlah dalam segala perkara. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut yauma tublas sarair, pada hari didedahkan segala rahsia. Kata di pendakwah, dan ayat ini diulang-ulang oleh Abu Anas, dia kata kitab suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah di akhirat nanti, kitalah penulisnya. Hati-hati tuan-tuan.
suratan, amalan yang kita nak baca di akhirat nanti, kitalah penulisnya, maka kita nak baca apa? Nak baca apa di akhirat? Nak baca yang baik, tulis yang baik. Nak baca yang tak baik, tulislah yang tak baik. Maksudnya, kalau kita buat yang tak baik, tak baiklah kita di akhirat. Wal'iyadzubillah. Baik, tamaklah episod dialog di antara pengikut dengan ketua di mahsyar. Sekarang ni kita pergi, ada ulama kata dialog itu berlaku di mana? Di dalam neraka. Kita kata wallahu alam, boleh jadi balah. Kita yang kata tak puas hati, awal lagi kita berkelahi kan. Di mahsyar sudah berkelahi, masuk ke neraka nanti pun berkelahi pula puak dia. Kita orang yang tak mau kelahi ni, awal-awal lagi kita jangan ikut benda-benda yang tak baik, kita ikut yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kita pindah kepada ayat yang ke-22, iaitu perdebatan munazarah di antara syaitan dengan pengikut dia. Hak tadi syaitan manusia, hak ni syaitan jin. Wal'iyazubillah. Kita dua-dua kita tak mau ikut. Syaitan manusia wala syaitan jin. Seperti doa yang kita minta berlindung Allah Ta'ala dalam ayat yang kita baca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, minal jinnati wan nas. Dua-dua tak mau. Baik, kita pergi pada ayat 22. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Ini dipanggil dialog ataupun debat di antara syaitan jin dengan pengikut-pengikut dia. Wa qala syaitan lamma qudiyal amru. Dan berkatalah syaitan setelah selesai perkara itu. Apa dia perkara? Tengok nota di bawah. Yakni setelah selesai masing-masing dihisab dan menerima balasan masuk dalam neraka. Na'udzubillah. Syaitan kata apa? Syaitan berceramah dia. Berpidato. Berkhutbah dia. Berwacana kita kata. Inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kamu dengan janji yang benar. Para pengikut, Allah Ta'ala janji dengan perkara yang janji itu benar. Yakni Allah berjanji melalui Rasulnya alaihimussalatu wassalam akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan taat. Mungkin ikut aku tu kenapa? Dia pula sedap. Kata orang merepek dia dah. Mu ikut aku kenapa? Kenapa tidak ikut ajaran Rasul? Masya Allah. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku telah menjanjikan kamu, lalu aku mungkiri janjiku itu kepada kamu. Aku memang janji denganmu. Nah, kalau mu ikut Muhammad, mu akan miskin. Kalau kamu berpegang dengan ajaran Islam, kamu akan susah. Kalau tu, kalau ni, aku memanglah kelentong. Tapi mungkin ikut aku kenapa? Sedap dia buat. Aku memang janji. Fa akhlaftukum. Tapi aku menyalahi janji aku kamu. Cuma yang peliknya kenapa kamu ikut aku? Dia duk marah tu. Duk marah kenapa ikut dia tu. Bodoh ikut aku kan. Habis apa yang aku boleh buat pada kamu? Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Syaitan kata. Dan tiadalah bagiku sebarang alasan yang kuasa, alasan dan kuasa mempengaruhi kamu
selain daripada aku telah mengajak kamu, lalu kamu terburu-buru menurut ajakanku itu. Syaitan kata, aku sebenarnya tak ada kuasa. Illa an da'autukum fastajabtum li. Mu ikut aku. Aku panggil mu ikut. Apa nak buat? Kamu sendiri yang punya pasal. Kamu yang jadi masalah. Cuma ulama tafsir bincang tentang apa makna sultan di sini. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Apa makna sultan di sini? Tanda para pelajar. Sultan di sini dia kata dengan makna hujah dan burhan dan hujah. Aku tak ada hujah lagi sebenarnya. Wakila ada juga mengatakan sultan dengan mana at-tasallu wal qar. Mana aku tak ada kuasa nak kuasa kamu, nak paisungkan kamu, nak menguasai kamu. Tapi oleh kerana kamu mengikut aku, maka kamu terpaisung. Maka di sini para jemaah sekalian, dua kuasa syaitan yang perlu kita hapuskan. Yang pertama, tanda. Yang pertama, hujah syaitan tidak ada. Hujah dia hanya duk memikir dalam kepala otak kita, kita akan jadi miskin, kita akan jadi susah, negara kita akan ditindas, akan ditekan oleh orang kafir kalau kita laksanakan undang-undang Islam. Nah, kita sekarang ni ditipu, dikonspirasi oleh tua ni, semua tu mainan syaitan belaka. Maka yang kedua, syaitan kata aku sebenarnya tidak ada kuasa lagi nak menyesatkan kamu. Aku hanya was-was. Bisik-bisik mu ikut. Mu salah, bukan aku. Dan hari ni, pada hari kiamat ni pula, aku lagi tidak ada sultan, tidak ada kuasa untuk nak menolong kamu. Mana tak ada belaka. Syaitan ni memang lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Dalam ayat dulu kita dah bincang, Allah Ta'ala mengatakan bahawa tipu daya syaitan tu lemah, bukannya kuat. Tapi dia kuat bila kita ikut dia, dia jadi kuat. Na'udzubillah. Syaitan kata apa? Tengok ayat ni. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka janganlah kamu mempersalahkan daku dan persalahkanlah diri kamu sendiri. Mu jangan menyalah aku. Menyalah kamu. Kenapa ikut aku? Allahu Akbar. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Dan aku tidaklah dapat menyelamatkan kamu, dan kamu juga tidaklah dapat menyelamatkan daku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Dan sesungguhnya dari dahulu lagi aku telah kufur, engkarkan perintah Tuhan yang kamu mempersekutukan daku dengannya. Mengikut Allah. Saya tak kata mengikut apa aku. Aku berlepas diri daripada apa yang kamu jadikan aku ni sekutu kepada Tuhan. Aku berlepas diri. Pandai-pandai diri lah mu. Masing-masing duduk yang neraka dah kita ni. Tak usah duduk mikir banyak. Inna zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim. Siapa dia kata ni? Ada kata ini kata-kata syaitan. Lepas dia habis ceramah ke geng dia pun mati. Orang panggil ayat penutup. Orang kata mati hawah. Mati hawah ni, orang nak masuk awah dah tu. Maknanya penutup dah. Kesimpulan dia apa dia? Kesimpulannya inna zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang yang zalim, ia meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, akan beroleh azab yang tidak terperi sakitnya. Saya tak pula tolong ceramah. Kita ni buat zalim belakang ni, tak usah duk cakap banyak lah. Tak usah duk tunjuk tunjuk itu ini. Eloklah apa? Eloklah kita masing-masing bawa diri. Tak boleh nak buat apa dah. Aku pujuk kamu dulu atas dunia, mu ikut aku. Sajalah kita kan. Jadi para jemaah sekalian, ayat 22 ini hikayatun. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita tentang debat, dialog antara syaitan dengan pengikut-pengikut dia. Supaya apa? Supaya kita berhati-hati. Jangan diikut. Jangan pula siapa pada hari kiamat esok pakat duk gigit jari seperti dalam ayat yang lain kan. Pakat dia kekeh jari, gigit jari, silap lah. Kenapa lah pergi ikut syaitan?
Kenapa kita mengatakan bahawa syaitan ni kata sebenarnya aku bukan apa ada kuasa kepada kamu. Aku hanya bisik di telinga kamu was-was. Tapi kamu pergi ikut aku, ambil tanggungjawab sendiri. Ambillah hari ni, tak ada siapa yang bertanggungjawab. Kita yang bertanggungjawab, kamu yang bertanggungjawab. Maka oleh kerana kamu bertanggungjawab, ambillah masing-masing. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, syaitan di sini mengatakan dia tidak ada kuasa. Kuasa di situ dengan makna, sekali lagi kita ulang, makna hujah, dan kuasa dengan makna penguasaan manusia, syaitan ke atas manusia. Bila syaitan yang boleh menguasai manusia apabila manusia itu lemah, jauh daripada Allah Azza wa Jalla, ataupun manusia itu lemah di hadapan godaan syaitan. Macam kita hari ni mengaku pergi bomoh, tak? Bila nak berbomoh, Tok Bomoh ni pengikut syaitan. Yang Tok Bomoh tak baik tu lah, dia duk main puja jin syaitan ni. Dia kata mu kalau nak gini kena buat gini. Semua tu pemujaan pada syaitan. Jadi oleh kerana mu lemah depan aku jadi kuat. Jadi syaitan ni bila dia jadi kuat, bila kita lemah. Karena itulah para ulama tafsir kata tak ada kuasa syaitan ke atas kita, tapi bila kita ikut dia, dia pun jadi berkuasa. Bila kita ikut dia menjadi berkuasa, maka dalam ayat ini syaitan telah mengaku bahawa hak apa yang dia janji. Tanda ni tuan-tuan, dalam debat, dalam dialog ini kita dapat fahami bahawa apa yang dijanjikan oleh syaitan di dunia dulu batil, semuanya tak ada kerja belaka, tidak ada nilai. Yang kedua, syaitan pun mengaku aku tak pernah tunai janji. Mu ikut kenapa? Dua. Yang ketiga, awdahalahum, syaitan juga menceritakan kepada pengikut dia, mu ada akal, kamu boleh berhujah dengan aku, tapi kenapa kamu ikut aku? Masya Allah, tabarakallah. Yang keempat, syaitan kata awdahal annahu lam yakun min illa mujarrad ad-da'wah. Aku ni semata-mata ajak ya, mu ikut, salah kamu. Yang kelima, kemudian syaitan buat mari ucapan takziah lah kepada pengikut-pengikut dia bahawa kita ni sama je dalam neraka belaka. Yang keenam, syaitan kata tak ada siapa boleh bantu kita pada hari ni, sabar je lah. Allahu Akbar. Yang ketujuh, apa yang kita pegang di atas dunia dulu, kita membawa penyesalan kepada kita hari ni. Sebab itulah dalam ayat ini kata di para ulama tafsir, syaitan yang kata innaz zalimina lahum azabun alim. Oleh kerana kita ni zalim diri kita, derhaka kepada Allah Taala, maka bagi kita azab yang sangat dahsyat. Baiklah, kita tutup perbincangan kita pada kali ini dengan ayat 23, iaitulah balasan kepada orang mukmin. Biasa dah kita berapa kali dah siri-siri pengajian kita ni, ini dia panggil uslub Quran. Bila Tuhan bagi gempur kita dengan pertembungan dengan syaitan, dengan azab, maka Allah Ta'ala mari supaya orang beriman, ini hak kita, insya-Allah. Ayat 23. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Allahu Akbar. Dan dimasukkannya orang-orang yang beriman. Siapa dia orang beriman? InsyaAllah, kata InsyaAllah kitalah di antara orang yang beriman itu, insyaAllah. Maknanya orang yang beriman ni orang yang tak ikut syaitan, sama ada syaitan jin ataupun syaitan bashar, syaitan manusia. Kita dua-dua selamat. Dan beramal saleh. Dua syarat. Kita nak selamat di akhirat, dua syarat kena ada: beriman, amal saleh. Beriman saja tak beramal, kita rugi. Beramal saja tak beriman, langsung tak ada faedah. Baik, kita yang sudah beriman ni, para ulama menggariskan dua sebab
qabulul amal, amal yang kita diterima oleh Allah Ta'ala dengan melalui dua sebab, dua cara. Yang pertama, ikhlas amalan kita, beriman, mana kita buat kerana Allah. Yang kedua, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut cara Nabi. Hari ni kat kita macam-macam dah. Bila mari mari wabak ni, macam-macam ajaran itu keluar. Nak suruh hilang wabak ni, PKP. Itu bagi pihak MKN. Bagi pihak ustaz pula, duduk orang panggil duduk kerak ayat. Ayat ni hilang kanser. Ayat ni hilang COVID. Ayat ni kita kata Al-Quran tu bukan untuk dijadikan semata-mata bagi ayat. Lah, kita galakkan manusia supaya bertaubat, manusia beribadat, manusia beriman pada Quran. Quran tu semuanya syifa' linnas. Tapi kalau kita juzuk-juzukkan Quran dengan ayat-ayat ini, baca hak ni, munajat sana, munajat sini, biarlah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kita pergi buat benda yang tidak ikut sunnah. Nanti lagi merebak, wal'iyazubillah. Kita kata, ikutlah apa yang dibawa oleh Nabi, selamat, insya-Allah. Baik. Apa yang kita dapat? Tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha biizni rabbihim. Mereka itu akan masuk ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal dalamnya dengan izin Tuhan mereka. Apa yang dapat? Tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan selamat sentiasa mereka dapati dari malaikat dalam syurga-syurga itu. Jadi kata tahiyyah itu daripada malaikat. Ada juga tahiyyah itu daripada Allah Azza wa Jalla. Tahiyyatuhum fiha salam. Jadi tahiyyah kita dapat daripada malaikat. Dalam ayat ni kata daripada malaikat. Mana malaikat yang menyambut kedatangan kita ke syurga, duduk ucap tahiyyatun, selamat, ahlan wa sahlan, kan. Banyaklah dalam ayat Quran yang menyebut tentang tahiyyah. Surah Yunus yang kita baca baru ni, tahiyyatuhum fiha salam. Di sini para ulama tafsir kata tahiyyatun takunu minhu azza wa jalla, daripada Allah. Allah Ta'ala sambut kedatangan hamba dia ke syurga. Dalam suratul Ahzab, tahiyyatuhum tahiyyatum yawma yalqawnahu salam. Pada suratul Ahzab ayat 44. Dalam surah Yasin ayat 58, salamun qawlan mir rabbir rahim. Ayat-ayat ini menunjukkan bahawa tahiyyah itu daripada Allah. Daripada Allah. Ayat daripada malaikat pula mana? Tengok dalam surah Az-Zumar, وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. Berkatalah penjaga-penjaga syurga, salamun alaikum. Az-Zumar 73. Suratul Nahli ayat 32 sama juga. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum. Masya-Allah, tabarakallah. Dalam suratul Ra'd ayat 23-24 yang kita baca baru ni, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, salam itu daripada Allah, ada juga salam daripada malaikat. Bagi kitanya bersedia dengan amalan kita yang ikhlas, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersedia untuk mendengar salam daripada Allah, salamun qaulan mir rabbir rahim, dan juga salam daripada malaikat, insya-Allah. Mudah-mudahan kita selamat. Di antara zikir yang saya ajar supaya kita baca, dan masa-masa Covid begini patut lagi kita kuat perkemaskan lagi, ni zikir pada waktu pagi, zikir pada waktu petang. Bacalah para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semua selamat insya-Allah yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Namun begitu, sebagaimana kata para ulama, la yaghnil al-hazar minal qadar, tapi usaha kena buat. Baiklah, tamatlah perbincangan kita dalam siri ini. Insya-Allah kita akan masuk siri yang akan datang bermula ayat 24. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.